Awak bangun. Awak, saya dah siap masak dah ni. Awak. Awak bangun. Saya cakap saya dah siap masak. Bangunlah. Tak larat lah kan. Masak lah ni. Siapa nak habiskan ni? Tadi kata lapar, beria sangat. So aku masak. Bila aku dah masak, saya nak makan pula. Ingat aku apa? Bibi? Itu dia, cetera hati dia. Kalau kita tengok sebenarnya si isteri itu sebenarnya cubalah nak berkomunikasi, cubalah nak bercakap dengan suami, tapi suami macam buat layan, tak layan. Itu punca tu. Itu semua punca. Punca Punca boleh jadi sepi. Tapi saya nak perbetulkan awak lah. Kalau awak kata punca tu hanya kepada lelaki saja, puncanya pun tidak. Kadang belum wanita lagi. Pun boleh, wanita pun boleh jadi. Kita belum start lagi, Wak. Pasal ni sebelum bersiaran tu dia kata lelaki ni selalu jadi punca sepi ni. Pandai je awak ni bocorkan rahsia. Okey, ini kita nak bincangkan topik kita hari ini, sepi dalam rumah tangga ini, bersama dengan 3 orang tetamu yang dah pun bersedia bersama dengan kita hari ini. Kita bersama dengan sahabat kita Cik Amin Idris, pendidik motivasi kita. Terima kasih Amin bersama kita pada hari ini. Terima kasih, dan saya rasa memang confirm tak sepi kita ini. InsyaAllah tak sepi. Tak sepi. Dan juga bersama sahabat saya yang dah lama saya tak jumpa ni, Fazrin Rafi dan isterinya Sharifah Marina Ashikin Syed Hassan. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Saya kira ini juga mungkin pengubat sepi lah kepada peminat-peminat Fazrin sendiri. Lama tak muncul di kaca TV, Betul. Saya pun terkejut. Nampak Fazrin tadi. Maintain muda. Maintain muda. Maintain muda. Alhamdulillah dan tahniah. Ini bayi yang kelima. Alhamdulillah, tahniah. InsyaAllah. 5. Alhamdulillah, walaupun dah 8 bulan sudi meluangkan masa bersama dengan kita. Alhamdulillah. Okey, baik. Mungkin kita tanya pada Amin dululah. Okey, sepi dalam rumah tangga. Orang kata rumah tangga ni mana boleh sepi? Kita ada pasangan, kita ada orang dalam rumah. Macam mana boleh jadi sepi? Buka TV pun takkan sebenarnya. Orang Kelantan kata kesi. Oh, kesi. Kesi. Okey, tak apa. Ramai orang yang bersalah sangka menganggap bahawa marriage ni is a fairy tale. Ramai orang anggap bila kahwin ni happily ever after. Maknanya bila kahwin segalanya indah, segalanya manis, segalanya okey. Sebenarnya tidak. Saya ambil contoh paling agung lah. Nabi Muhammad SAW. Kita tengok dalam Sahih Bukhari menceritakan Nabi pernah mentalakkan Hafsah. Nabi pernah menceraikan Hafsah, isteri Nabi. Maknanya rumah tangga Nabi pun pernah berlaku penceraian. Cerita dia panjanglah pasal Hafsah dia hasut isteri-isteri lain untuk tuntut untuk di upgradekan nafkah bla bla, panjang ceritalah. Tapi nak sebut Nabi pernah mentalakkan Hafsah. Nak cerita bahawa Nabi ni tak adalah manusia paling mulia, tapi Nabi juga pernah berhadapan dengan masalah rumah tangga yang akhirnya menyebabkan penceraian. Poinnya ialah dalam rumah tangga ada pahit manis, ada masa manis, dan ada juga ketikanya gembira, ada ketikanya air mata. Dan sebabkan air mata dan gembira itulah menjadikan rumah tangga tidak sepi. So benda ni is all about bagaimana kita mengurus emosi. Terkadang berjaya, dan jangan kita ingat semua orang sempurna, kan. Kadang-kadang yang bercakap ni pun tak adalah sempurna rumah tangga. Ada juga masalahnya yang tersendiri, cuma orang tak tahu. Kan? So ceritalah. Jumpa lagi, Assalamualaikum. So saya nak cerita bahawa saya sendiri pun ada masalah-masalah yang tersendiri. Kan? Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Ada kalanya gembira, ada kalanya sepi. It's normal untuk rumah tangga yang kadang-kadang mengalami masalah dan kesepian. Okey. Ini bermaksud dalam hubungan rumah tangga ni pasti ada pasang surutnya, sebab kita manusia ni ada perasaan. Hari ni kita mungkin gembira, esok kita sedih, lusa kita rasa teruja dan sebagainya. Dan apatah lagi dalam kehidupan berumah tangga ni yang kita perlu menjaga hati, kita perlu memahami dan juga saling melengkapi. Betul Cik Amin? Betul. Dan sebab tu dalam agama dibenarkan perceraian. Sebab terkadang penceraian itu adalah penyelesaian terbaik.
Sebab kita jangan anggap dia bercerai mesti teruk dia ni. Tak. Sebab barangkali dia lebih tahu tentang dunia mereka. Dengan penceraian itu, kehidupan lebih tenang. Bahkan anak pun lebih tidak tertoksik dengan masalah rumah tangga di kalangan ayah dan juga ibu mereka. Maksudnya di sini, macam Fiza sebutlah, ada masa pasang, ada masa surut dan ada masa bercerai, tapi tak bererti dunia berakhir. Okey, orang kata teman lebih baik. Teman lebih mesra. Okey, tapi ini berbeza dengan Fazrin dengan Marliana sebenarnya. Bila bercakap tentang sepi dalam hubungan rumah tangga ni, ada dalam kalangan pasangan ni apa saja aktiviti yang mereka lakukan? Mereka nak juga lakukan bersama dengan pasangan mereka. Ini yang kita cari Fazrin hari ini sebab nak kongsikan. Fazrin, satu ketika dulu Fazrin ni memang suka naik motor, betul eh? Betul. Sekarang ada aktiviti baru, hiking. Betul. Okey, dan kebiasaan dari dulu memang aktiviti ini dilakukan bersama dengan isteri tersayang. Adakah aktiviti itu memang masih dilakukan sehingga hari ini? Sebenarnya saya ni rezeki, Kak. Sebab apa? Saya dapat isteri yang tak ada hobi. Serius dah. Jadi sebab saya bila fikir balik, memang kalau fikir balik apa hobi dia, macam dia tak ada. Jadi apa saja hobi saya, dia akan masuk. Hobi dia. Dia akan join. Tapi itulah kadang bila saya dulu bila minat pemotoran, ride motor, main ATV, main jet ski, dia boleh join semua. And dia join tu bukan cara yang tu, sebab saya ni ekstrim sikit. Kalau saya main ATV semua, saya akan pergi ramp, buat semua. Dia pun ikut belakang. Pernah sekali tu dia rem, zup, ATV tegak macam ni. Nasib baik tak jatuh kat dia. Cakap, kenapa you buat? I tengok you buat, boleh? Maknanya dia bukan sekadar join. Dia pun sungguh-sungguh Dia join. sungguh-sungguh. Lepas tu pernah juga masa saya start lari dalam hutan, trail running. Dia masa first time tu pergi Gunung Angsi dia agak pewai kat situ kan. Dia tak cukup fit kan, dia first time. So dia nak naik, letih, tak nak naik gunung lagi. Lepas tu the second time dia dah betul-betul pergi gym semua, dia dah set up kaki semua. Saya tertinggalkan dia sekejap kan. Saya tunggu kawan saya belakang, lepas tu dia hilang terus. Dia bila hilang ke depan tu, saya panggil, "You mana?" Dia senyap ke. Sampai kat puncak, dia sampai dulu. Lepas tu cakap, "You kat mana tadi?" I saja sebab I dengar suara I kena lari ke depan lagi. Maknanya bila dia perform betul. Maknanya dia ni bila hobi saya, dia akan join sekali, dia bukan join sekadar kosong, dia akan buat yang betul-betul juga. Padahal dia dulu bukan budak sukan apa. You dulu sukan ke? Tak pernah. You pernah lari? Tak pernah. Tapi kat situ dia boleh buat. Macam pelik Maknanya hobi saya, hobi dia. Ini yang saya cakap tadi, orang perempuan ni dia kalau dalam hubungan rumah tangga, betul, kalau usaha effort. Okey, saya ada soalan. Kadang-kadang macam ada main ATV awak tak tengok Fiza main ATV lagi? Kita nak tanya pada Marina. Jangan mula Farin. Okey, Marina. Tadi insert Okey. Saya nak tanya, mulanya tak ada hobi. Ini persoalan dia tahu. Adakah sebenarnya Marina sendiri cuba untuk mengikuti suami ni kerana takut kesepian, kerana takut ketinggalan, ataupun macam sebenarnya aku menyampah ni, kalau boleh aku nak duduk rumah je. Apa sebenarnya perasaan yang ada dalam rumah? Betul, sebenarnya tak pernah tanya, nak tahu juga. Ataupun supaya ada benda yang nak bincang tu, ada benda nak borak tu sama. Dia sebenarnya macam ni. Bukanlah tak ada hobi, tapi bila kita Kau baru tahu juga. Bukan tak ada hobi. Tapi bila dah kahwin tu memang kita dah set kata bila kahwin hidup dengan suami. Alhamdulillah bila dah ada suami, rezeki anak pula. Maknanya saya memang dedicate hidup dekat rumah dengan suami dengan anak. Jadi bila suami, macam alhamdulillah suami saya pun memang suka duduk rumah. Yang melekat je dengan isteri, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Kembang member. Satu Malaysia dengar. Rezeki lah. So maknanya dekat situ pada saya lebih baik saya jaga hubungan antara suami isteri kan. Sebab banyak sangat kes-kes yang kita dengar. Lepas tu saya dengan dengan cerita orang, diorang bercerai, macam mana hubungan suami isteri. Jadi kita nak ambil inisiatif kata ikut suami. Dia pun nak bawa, kita ikut je lah. Alhamdulillah. Marina, hobi awak apa? Masa sekarang? Kalau sekarang memang duduk rumah, betul. Okey, awak duduk rumah dengan dia hobi dia. Okey, tapi Aku pula pengacara. Apa hobi dulu? Betul, tak ada hobi. masak kan? Hobi tak? Kita awal-awal masak, dia tak bagi kita masak dah. Oh, ya ke? Awal-awal kahwin, saya berusaha ni masak. Sampai satu hari dia kata bukan, saya tak bagi dia masak sebab apa? Okey.
cerita dia senang ya. Masa baru kahwin saya suka makan lemak ketam. Okey. Dia masak lemak ketam tu saya sakit hati sebab bila dia terpencit sikit dia lap. Lepas tu yang kotor-kotor dicuci dulu. Nak tunggu lemak ketam ni 6 jam 7 jam. Macam macam tu macam dia macam OCD pembersih sangat. Dia pembersih sangat. Jadi dia mana bila habis satu tu dia akan tak letak tempat lain. Dia maknanya kita expect dia kemas kita masak. Tapi tak, dia tunggu kat depan tengok je. So yang PM tepi sendiri kita PM tepi. Para penonton, ini apa yang secara idealnya sebuah rumah tangga. Tetapi sebenarnya kenapa kami ketengahkan juga topik kita pada ini, kerana inilah hakikat sebenarnya yang berlaku dalam masyarakat kita, Fiza. Ada yang tidak bernasib baik yang mana dalam hubungan mereka ni yang memang merasa kesepian akibat tak ada aktiviti yang dapat dilakukan bersama suami ataupun tidak ada komunikasi dalam hubungan rumah tangga itu. Kita kongsikan pengakuan ini. Alam perkahwinan seharusnya menjadi impian setiap pasangan yang menginginkan hidup bersama hingga ke akhir hayat. Namun tidak untuk Hazwani apabila usia perkahwinannya semakin lama semakin renggang. Perasaan cinta dan sayang juga semakin pudar. Saya dah berkahwin dengan suami dalam 12 tahun. Dalam masa 12 tahun boleh cakap tak pernah nak tolong buat kerja rumah. Minta tolong basuh kipas pun memang bertekak dulu baru nak buat. Boleh cakap 100% hal rumah, jaga anak, serah semua dekat saya. Dia balik kerja, makan, mandi, lepas tu keluar balik nak melepak. Nak pula sekarang musim bola kan, dia boleh pula balik sampai pukul 1, pukul 3 pagi. Kalau time cuti pula dia sibuk nak layan hobi memancing dari pagi sampai ke malam baru nak balik. Kadang tu sampai 2 ke 3 hari tak bercakap dengan dia. Memang saya rasa macam tunggulah kat rumah ni. Waktu lebih banyak terluang dengan kawan-kawan. Kalau kat rumah pun main handphone je sampai dia tertidur. Saya rasa sunyi, tak ada kawan langsung. Keluarga pula jauh. Memang tak boleh nak balik atau lari kalau ada masalah dengan suami. Banyak kali minta nak kerja, tapi last-last akan bergaduh sebab tak percayakan pengasuh. Dia cakap macam itulah. Saya pula dah stres sangat-sangat duduk rumah, buat kerja seorang, penat jaga anak, tapi suami tak pernah nak faham situasi saya. Bukan sekadar dia buat hal sendiri, tapi kami memang tak ada komunikasi. Pernah banyak kali saya cuba ajak suami berbincang, lepas tu saya dikatanya tidak hormat suami. Ada satu ketika tu kami pernah bergaduh besar lah, dan time tu juga suami setuju untuk rujuk kes kami ke kaunselor. Tapi lepas kaunseling tak ada perubahan dalam perhubungan kami pun. Dia tetap juga macam tu. Orang dekat luar mungkin nampak kita orang macam bahagia, tapi hakikatnya jiwa saya ni meronta. Saya terlalu sepi. Saya harap sangat hubungan ni dapat diselamatkan. Penat nak hadap benda yang sama. Sekarang ni pun saya bertahan sebab anak. Okey, jiwa seorang isteri yang tersiksa dan mengharapkan komunikasi, dan mungkin ini jugalah yang dikongsikan di komen kita di Facebook oleh Natira Muhammad Yusof ni. Ya, rumah tangga ibarat bunga yang perlu diserami dengan baja agar kasih sayang mengharum sepanjang hayat. Ada yang kelihatan bagi luar tapi sebenarnya sepi. Perlu dilakukan postmortem. Apa puncanya? Komunikasi yang baik adalah salah satu aspek yang penting selain doa, setia, jujur dan bertanggungjawab. Memetik juga tadi lah dia kata komunikasi itu. Okey, mungkin Amin nak kongsikan sedikit. Kadang-kadang ada setengah orang rasa macam makan pakai cukup, tapi bila kat rumah kadang-kadang tak ada komunikasi. Kemudian pasangan lah, sama ada isteri ataupun suami, lebih sibukkan telefon, laptop, kat rumah pun bawa balik kerja. Dan ada juga dalam kalangan individu ini, saya bukan kata semua lelaki lah, ada setengah, lagi-lagi ni musim World Cup ni kan. Dia pergi tengok bola, dia tak bawa isteri, dia pergi tengok dengan kawan-kawan. Jadi balik dah penat, tak tolong isteri kat rumah dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang menjadi punca kesepian berlaku dalam hubungan rumah tangga. Kita panggil sepi tanpa sedar. Betul-betul. Sebab kita duduk serumah, tapi macam tak duduk serumah. Kerana masing-masing dengan dunia masing-masing. Ayah dengan laptopnya,
Kan mak dengan handphonenya, anak-anak dengan gamenya. Ya. Maka walau rumah pula 3 tingkat. So umpama kita so close yet too far. Dan kita juga kena memahami juga tuntutan hidup masyarakat sekarang disebabkan komitmen kerja yang terlalu berat. Jadi kalau mereka tak buat, tak siap kerja, tak dapat pendapatan. Bila tak dapat pendapatan, tak boleh nak bayar sewa rumah dan sebagainya. Akhir sekali daripada rumah 3 tingkat terus tak ada rumah. So itu realiti kehidupan. Cuma kita kena ingat kalau kita tak boleh buat semua, jangan kita tinggalkan semua. Kan mala yudriku kulu la utriku kulu. Ni kaedah fiqh, usul fiqh. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Apa yang kita tak boleh buat semua? Yang Fiza sebut tadi, communicate. Okay. Bila kita communicate ni, kita lupa satu elemen penting, iaitu ego. Dan ramai orang, sorry to say, kita selalu meletakkan ego hanya pada lelaki. Tapi kita jangan lupa, wanita pun ada ego juga. Ya, betul. Kata ada? Malah apabila ada research saya baca, tajuk dia penulis saya lupa, tapi tajuk dia egoisme. Orang yang tak mengaku dia ego, itulah ego. Ada ego kan? Disebabkan egoisme inilah maka berlaku blockage dalam communication. Betul kena komunikasi, tapi disebabkan ego ni, yang perempuan tak nak terima pandangan lelaki, yang lelaki pula tak nak terima pandangan perempuan, akhir sekali tidak ada toleransi, maka komunikasi itu berlaku breakdown. Akhirnya masalah tidak selesai, malah bertambah masalah. Yang sepi itu lama-lama jadi umpama tanah perkuburan. Nauzubillah min Dia akan jadi barah dalam rumah tangga, menunggu masa je sebenarnya. Cara drama tu. Ada di bawah. Kita banyak lagi nak kongsikan bersama dengan ketiga-tiga panelis kita ni, tapi kita nak berehat dahulu seketika. Teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana.